Terkadang ilmu yang kita belajar kita tak beramal, ilmu fiqh. Contoh, mengaji dapat pahala besar tuan. Zakat unta, tuan-tuan ada beramal? Ada biar unta. Zakat lembu, ada tuan-tuan beramal? Tak ada, batak biar lembu. Itu contoh dia lah. Kita belajar dapat pahala besar. Tapi maknanya kadang ilmu kita belajar kita tak beramal. Sebab apa? Kita masuk bidang tu. Dalam bab perniagaan, babul buyung, dalam bab perniagaan, kita tak berniaga. Tapi kalau berniaga kena belajar. Jangan dia belajar, dia tak belajar babul buyung atau babul bai'. Nanti terlibat macam-macam yang akad jual beli, tak selesai, riba, tak tahu dah bila sebat. Kan? Jadi kena belajar. Apa bidang yang kita nak masuk, kita kena belajar. Kita nak semayang, kena belajar semayang. Nak puasa, kena belajar puasa. Nak pergi haji, kena belajar haji. Nak berniaga, kena belajar berniaga. Nak bernikah, kena belajar bernikah. Ini kadang menikah talak 3 duduk sekali pun ada. Tanya pesen kita dengar. Dia talak 3 dah, dia report jawab dia kata 2. 1. Apa hukum dia tu? Berzina lah. Talak 3 dah habis dah. Kembali tak? Kadang-kadang dia tak tahu lapas mengatakan. Punca dia apa? Tak belajar. Apa benda kita nak masuk? Kita nak masuk bidang apa? Maka Islam dah siap ada ilmu dia. Kena masuk. Tapi kalau kita tak masuk, kita belajar semua, itu bagus juga. Tapi maknanya kalau Imam Ghazali sini ditumpukan ilmu apa yang kita nak belajar, kita nak beramal, kita tumpukan. Biar ada mana pendedahan dalam bidang yang kita masuk, kita ceburi. Maka yang paling besar sekali yang sentiasa kita tak putus ialah qalbi. Kita ibadat semua ujung kat situ. Semua ujung itu. Nak terima tidak semua kat situ. Ya, lulus tak dalam tu, bersih tak niat dia atau sebagainya. Maka menumpukan dia ni lebih utama daripada yang lain. Yang lain jangan tinggal, tapi yang ni kena fokus sebab dia last sekali tempat diterima oleh Allah atau tidak ialah al-qalb. Sebab ilmu tasawuf merupakan ilmu dipanggil ilmu yang sangat besar sebab urusan dia adalah terus antara dia dengan Tuhannya. Ya, makna yang kedua daripada makna nafsu iaitu dipanggil latifah rabbaniyah. Ya, latifah, benda yang latif yang sini rabbaniyah dibangsakan pada ketuhanan. Sebab tu dalam tarikan Naqsyabandiyah dia ada 7 lataif. Latifah 1 lataif, 2 latifatan, kalau 3 lataif ni. Ya, latifatul ula wa hiya latifatul qalbi. Kedudukan dia bawah susuki itu belakang. Kalau belakangan dia panggil latifatus saniyah, latifat yang kedua itu latifatul ruh. Atas dia latifatus salisah wa hiya latifatus sir dan seterusnya. Ada 3 lataif, stesen-stesen pancaran daripada gerakan asal ar-ruh. Maka rupa dia macam mana? Kalau ikut Imam Malik sama. Imam Malik kata rupa roh dengan jasad sama berdasarkan hadis sahih Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi jadi imam, di belakang tu semua ruh para anbiya. Ruh para anbiya rupa siapa? Rupa dia. Rupa tu hakikat. Tapi kalau jamhur ulama menentukan serah Taala. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka akan tanya kamu ya Muhammad, hakikat ruh apa? Serah Tuhan. Habis tu dia. Tapi kalau Imam Malik dia pakai hadis tu. Rupa serupa. Kenal akan diri kita. Yang sebenar-benar ini dia. Maknanya apa dipanggil latifah rabbaniyah. Itulah hakikat diri kita. Yang ini jisim yang halus, dia nurani, ya, yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan. Dipanggil rabbani, latifah rabbaniyah, ruhaniyah, nuraniyah. Dia jenis nur. Ya, itu. Iaitu satu makna dengan makna roh dan kalbi. Roh pun orang panggil, kalbi pun orang panggil, sir orang panggil, syarat sama dia. Tapi perbezaan nama sebab dia naik martabat lain-lain. Dan apabila suci kalbi tadi, hakikat diri kita tu, insan tadi, dengan sebab membanyakkan akan zikrullah. Dia zikir dengan sungguh-sungguh, dengan kafiat cara dia dan segala syahwat dunia, dan suci daripada sifat yang kejahatan di dalam batin. Ya, yang tidak ada pada alam zari dulu. Alam zari tak ada syaitan, tak ada nafsu, dia bersih. Batu tuan tanya sepatah sak, dijawab spontan dia. Dan suci daripada segala maksiat yang batin. Ya, seperti suci daripada ujub, misalnya dia riya, takabur, ya, daripada marah, daripada hasad, dengki dan barang sebagainya. Dan banyak lagi, 1800 ulama cerita dan banyak lagi. Dan kejahatan daripada dalam hati, maka ia dinamakan nafsul mutmainnah. Ya, bila kita suci dia daripada nafsu buas langsung surah masjid tak kenal, dia naik sikit. Apa nafsu dia? Nafsul lawamah. Sebab dia dah mendengar ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi pengajaran, maka ketika dia mencela kejahatan, ya, dia nak kebajikan tapi dia belum tetap. Ibarat orang jalan jatuh jalan bertatih. Dia speed lagi, tuan angkat lagi sikit, dia pergi nafsul mulhamah. Dia bila dalam suluk nafsu mulhamah dia banyak. Apa makna nafsu yang dipancarkan ilham banyak, warid-warid banyak sampai peringkat keempat, tuan angkat dia nafsul mutmainnah. Nafsu yang tetap di mana saja dia tetap, rohani dia dengan Allah Taala. Ya, awan peringkat ini kalau dia mati taraf ini confirm syurga. Jadi kalau dia mati dalam mutmainnah, malaikat tarik nyawa dia keadaan dia mutmainnah, dia dapat surat jemputan ke syurga. Dia dapat daripada Allah Taala. Dia dapat surat jemputan kan? Mana surat jemputan dia? Tu dalam ayat suratul Fajr ayat 23 sampai 30 dan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tu tuan panggil, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembali pada Tuhan kau, radiyatan mardiyah, redha dan diridai, padkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kumpulan hamba yang terpilih, wadkhuli jannati, dan masuk dalam syurga. Tu jaminan tadi. Dan nafsu sebelum sampai pada darajat mutmainnah ni, ya, baginya 2 darajat dengan segala sifat dia. Sebelum mutmainnah, pertama dinamakan nafsul lawamah, iaitulah murad dengan ayat, dikenaki ayat wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah, yakni dengan nafsu yang mencela akan segala perbuatan jahat. Biasa kita duduk di taraf ni kan,
Mana kita dah belajar, dah tahu, maka kita minat kepada kebajikan dan kita tak mau benda yang tak elok. Tapi untuk dia sendiri tak berapa kuat. Dia tahu benda tu tak elok, so kadang-kadang dia terbuat juga, dia tobat balik, ya, dia repair balik, lepas tu jatuh balik, bangun balik. Mana dia belum mantap, tapi dia dah ada, dia kenal lah. Iaitu makna nafsu yang mencela diri dia. Dia selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala, mencela diri dia apabila dia tersilap daripada jalan. Tu lapis yang berapa tu? Yang kedua. Yang pertama, amarah tu tak kenal kebajikan. Ini dah mula dia, maknanya lawamah, mencela akan kejahatan. Tuan. Dan suka ia berbuat taat, dia minat kepada ketaatan, tapi belum tetap sekali-kali pada taat, masih bergonggar lagi. Kerana seorang pada martabat nafsu lawamah, iaitu waktu memerangi akan hawa nafsu dia, dan belum lagi hilang daripada hawa nafsunya itu segala sifat kejahatan yang berkendak berbuat akan maksiat. Tetapi tiap-tiap berkendak hatinya akan maksiat tadi, ya, atau berkendak ia kepada kejahatan, maka mencela ia di istighfar balik, atau sifat lawamah lagi. Dan tiada suka ia kepada yang demikian itu. Bersalahan seorang yang telah sampai pada martabat nafsu mutmainnah, maka ia telah tetap hatinya kepada berbuat kebajikan, tiada sekali bergerak hatinya untuk berbuat maksiat. Itu mutmainnah, dan tetap. Sebab apa? Sebab dia dapat rahsia kelazatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nikmat marifat sebenar tuan dah buka. Yang kedua sebelum mutmainnah tadi apa? Lawamah. Yang ketiga itu nafsu, di bawah sikit, nafsu ammarah, ya, nafsu yang menyuruh berbuat maksiat. Ini paling bawah. Tak ada kerja lain, pemikiran dia maksiat, penglihatan dia maksiat, ya, percakapan dia maksiat, berjalan dia maksiat, semua habis dibolut oleh nafsu. Dia panggil nafsu ammarah. Dan martabat ini sejahat-jahat insan. Allah Taala sebut, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Ini kalam siapa ni? Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Dia kata apa? Aku tidak, maknanya melepaskan bagi diri, mana aku tak percaya bagi nafsu pula. Itu Nabi Yusuf ni. Sebab apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amat menyuruh ke arah kejahatan. Ayat ini menunjukkan jihadun nafs, jihadul akbar. Jihad nafsu ialah jihad paling besar. Sebab apa? Dia tengok tu ada 3 taukid. Pertama innan nafsa la ammaratun bisu. Inna satu taukid, yang kedua la ammar. La ammarah, lam pada ammarah tu dipanggil lam muzahliqah atau lam muzahliqah. Kemudian jumlah tu ismiyah. Ya, coba ngaji bahasa Arab dia tahu lah. Bila datang 3 taukid mana apa? Benda tu besar, benda tu makna cukup mesti diberikan tumpuan. Dan kalau kita wajah tanasuk, wajah munasabah kita, mungkin ke seorang boleh buat ibadat kalau nafsu dia tidak tumbang? Mana mungkin? Ya, dia boleh buat ibadat cantik sebab nafsu dia tumbang. Kalau nafsu tak ditumbangkan, dikaca, kadang-kadang dia pula tumbang. Jadi bila kita tumbangkan nafsu betul, di atas tumbangnya nafsu telah kita akan dapat mendirikan ibadah dengan sempurna, zahir dan batin dia.